الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya baru saja balik daripada program 2 hari di Kuching, kemudian 2 hari di Seri Aman, 2 hari di Sibu, kemudian 2 hari di Bintulu, plus sehari di Miri sebelum penerbangan balik ke Kuala Lumpur. Kemudian saya singgah di Selangor untuk khutbah Jumaat di Taman Seri Gombak. Kemudian saya sempat berforum di masjid di Seksyen 19 Alam dan juga di masjid di Subang Permai, Subang. Semalam saya balik ke Terengganu, dan insyaAllah hari Khamis ini penerbangan saya sekali lagi untuk balik ke Sibu, program bersama dengan saudara kita di Pendalaman. Muslimin dan muslimat sekalian, saya ingatkan kembali tentang beberapa perkara yang saya temui ketika mana saya berada di bumi Sarawak dalam program ziarah dan dakwah dan juga program ziarah dan bimbingan. Saya menggunakan 2 istilah program. Yang pertama, bila saya gunakan program ziarah dan dakwah, maknanya ziarah kepada bukan Islam dan juga dakwah kepada bukan Islam. Bila saya gunakan istilah ziarah dan bimbingan, maknanya program itu ziarah kepada saudara-saudara baru kita untuk membimbing mereka. Baik, kadang-kadang bila saya turun semata-mata untuk program ziarah dan dakwah saja. Saya akan pergi di rumah panjang yang memang saya tak pernah sampai dan di sana tidak ada orang Islam. Saya bertemu dengan tuan rumah dia ataupun tuan rumah panjang tersebut, dan alhamdulillah bila saya balik ke sini pun tuan rumah dia selalu telefon bila nak datang, walaupun mereka belum lagi memeluk Islam, tetapi mereka minta saya hadir atau datang bertemu dengan mereka. Ini fenomena yang saya jumpa bila saya balik di Pendalaman di Sarawak. Maknanya orang bukan Islam sebenarnya mudah untuk mendekati Islam. Cuma orang Islam saja yang buat-buat payah nak membawa mesej Islam kepada orang bukan Islam. Ini kesilapan kita. Dalam masalah dakwah kita ambil ringan. Semua kita pakat-pakat kena berlaku. Hatta kita di pejabat sekalipun, kita ada dari kalangan pekerja ataupun sahabat-sahabat yang satu kerja dengan kita, staf bawahan kita dan sebagainya, yang mereka ni bukan Islam, dan kita tahu perangai mereka baik, bahkan kadang-kadang lebih baik daripada setengah kawan kita yang Islam pun, tetapi kita tak pernah menyampaikan mesej Islam kepada mereka. Saya teringat lebih kurang dalam 5-6 tahun dulu, ketika saya mula-mula, saya pernah duduk di tebing tembok sekejap. Masa itu saya bujang lagi. Kemudian saya pernah dipanggil untuk menyampaikan ceramah di stesen Jaya Kuasa stesen Kuasa 1 YTL Power Station. Saya pernah masuk dalam tu buat satu silita-silita untuk staf-staf dia. Dan yang berada ketika tasdirah saya pada pagi waktu duha di bulan ke-9, ada dari kalangan mereka yang berbangsa India, yang terang-terang bukan Islam. Mereka ni dari kalangan India dan dia duduk di situ. Bila dia tahu saya ada buat program sikit, kemudian dia sendiri menyumbang. Dia yang bukan Islam ni, dia sendiri pun menyumbang bersama dengan sahabat-sahabat. Orang seperti ini, kalau kita tak sampai ke mesej Islam, kita tak usaha untuk tarik, maknanya satu kerugian yang besar sungguh pada kita. Pertama. Yang kedua yang saya jumpa, bila saya pergi awal tahun yang lalu, saya masuk di sebuah pendalaman di bahagian Bekenu. Bahagian Bekenu dia belah Miri sikit, antara Miri dengan Bintulu perjalanan. Saya masuk di rumah panjang di situ. Kemudian saya bertemu dengan satu perkara yang cukup menghairankan saya. Apabila dari kalangan mereka yang memeluk Islam ni 4-5 tahun Islam dah, bila dia makan mie ni, dia dalam mie tu dia ada daging khinzir, daging babi lah senang. Baik, dia ambil chopstick ni, dia pun buang daging khinzir ni satu persatu sampai licin. Tak ada sikit pun. Maknanya clear habis. Kemudian mie tu dia makan. Kuah dia hidup habis. Mengapa ini terjadi? Sebab mereka diislamkan, tetapi selepas itu tidak ada orang yang datang membimbing.
NGO daripada Semenanjung yang masuk di pendalaman Sabah, di pendalaman Sarawak, mengislamkan orang pendalaman, kemudian mereka tidak lagi ada usaha untuk datang balik untuk membimbing. Di Sabah tu ada yang masuk Islam 15 kali. Saya pernah jumpa di belah-belah Namawan di Keninga. 15 kali masuk Islam. Pasal apa? Bila pendakwa Islam datang, kemudian bawa mesej Islam, dia masuk Islam. Nanti pendakwa Kristian datang pula, dia masuk Kristian. Macam tu lah berulang kali. Pasal apa jadi macam tu? Sebab akidah mereka tidak mantap. Mereka tidak dididik dengan ilmu. Mereka tidak didedahkan dengan ilmu dan amalan Islam dan sebagainya. Sekadar datang untuk mengajar mereka mengucap 2 kalimah syahadat, lepas tu balik. Tinggalkan macam tu. Ini yang berlaku. Nak salahkan siapa? Kita nak salahkan puak-puak ni tak boleh lah. Nampak? Dia jahil bukan kerana diri dia tak nak belajar. Dia jahil kerana tidak ada usaha dari kalangan orang yang mengislamkan mereka, ataupun NGO ataupun pihak berkuasa yang berwajib untuk datang membimbing mereka di pendalaman. Jawapan yang diberikan kepada saya bila saya ajukan kepada pejabat agama di sana, katanya mereka tak cukup pendakwah untuk nak hantar ke kampung-kampung untuk nak membimbing dari kalangan saudara-saudara kita. Jawapan itu bagi saya cukup sebagai satu alasan semata-mata. Sebab saya bagi satu jawapan, saya kata budak-budak Sarawak macam saya ni, yang belajar di pondok di Kelantan, di mana di Penang, di Kedah dan sebagainya, Belanda saya kata di Semenanjung. Kenapa tidak ada usaha daripada Majlis Agama Islam Sarawak pergi cari budak-budak ni yang belajar 4-5 tahun duduk di pondok, bawa balik ke Sarawak, hantar ke pendalaman. Pasal apa tak nak? Sebab yang datang balik ke Sarawak pakai serban putih, pakai jubah putih, yang ni dia tak nak ni. Dia kalau boleh balik sana buat tazkirah, tak ada langsung, tak pakai apa langsung. Jadi macam ni dia nak. Nampak? Kalau jenis-jenis yang kopiah putih, serban putih ni semua dia tak mau. Dengan nama Ustaz Rashidi pun kalau boleh jangan masuk ke masjid. Kalau di Kuching lah, Kuching tempat kelahiran saya. Nampak? Dengan nama Ustaz Rashidi dia takut dah. Ayah ni nak bagi saya masuk dalam masjid, saya tak tahu pasal apa. Akhirnya saya mengambil keputusan, biar saya masuk dalam pendalaman, lagi baik saya tak ni dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ni, yang terbaru sekali bila saya ada di Sibu. Sebelum saya ke Bintulu, saya singgah di Sibu. Bila pukul 9 malam ketika mana saya drive balik ke tempat penginapan saya tengok ada 3 orang Mat Saleh naik basikal. Dia naik basikal ni dalam keadaan dia cukup smart. Dia pakai baju macam kita pergi pejabat, betul dengan tie hitam, baju putih, seluar panjang hitam, rambut kasut berkilat, kemudian ada satu beg. Semua dia sama naik basikal, semua macam tu seolah-olah satu uniform. Kemudian saya rasa pelik, mari daripada mana nak putih? Malam-malam takkan pukul 9 lebih ke baru balik kerja. Tidak itu, kalau kerja takkan naik basikal. Rupa-rupanya sahabat yang bawa saya ni, dia kata apa dia? Mereka ini adalah dari kalangan misioneri Islam, misioneri Kristian. Misioneri Kristian yang masuk ke bandar, bila malam saja dia start masuk ke bandar, kemudian dia berjumpa dengan orang ramai, dia sebarkan, dia bagi risalah tentang Kristian. Dia masuk sampai ke dalam pub-pub. Dia masuk sampai ke dalam kelab-kelab malam, bukan sekadar kedai kopi, bukan sekadar bar stand, sampai ke pub ni dia masuk. Dia bagi risalah, kemudian dia berkata 5 minit cukup dah. Give me 5 minutes. Dia minta bagi 5 minit, tak lama 5 minit je. Lepas dia habis bercakap 5 minit, dia tinggalkan risalah, dia keluar. Pap dia masuk. Saya teringat Al-Imam Hasan Al-Banna, buat lama dah kerja ni. Kalau kita baca sejarah Ikhwan Muslimin, kita baca sejarah Al-Imam Hasan Al-Banna, dia buat lama dah benda ni. Sekarang kita tak buat, orang Islam kita tak buat. Sekarang ni langsung tak buat. Siapa berani masuk dalam pub nak pergi berdakwah? Siapa berani masuk dalam restoran, dalam kedai-kedai? Kedai kopi Melayu kita sendiri pun kita tak berani masuk dan berdakwah. Maknanya sistem dakwah yang terbit daripada Islam, sistem dakwah yang terbit daripada ulama-ulama Islam, yang buat ni sekarang, yang melaksanakan sekarang dari kalangan orang Kristian. Ini kelemahan kita kena akui. Kemudian tak habis-habis menyalahkan pihak-pihak
pihak Kristian dan memurtadkan umat Islam kita dan sebagainya, menyalahkan puak Kristian, puak kafir buat filem yang menghina Islam, menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kerja mereka memang macam tu dah. Kerja puak-puak ni sampai kiamat macam tu lah kerja dia. Nak pelik apa? Setakat kita pergi buat demonstrasi dan sebagainya, ni dan sebagainya, tak selesai. Kalau kita balik rumah, anak kita di rumah tak semayang. Yang kita buat demonstrasi depan kedutaan, kita bakar bendera sekalipun, balik rumah, isteri keluar daripada rumah tak pakai tudung, tak menutup aurat dengan sempurna, apa kita ni? Nak pertahankan Islam, tapi dalam rumah tangga sendiri kita tak boleh nak wujudkan kesucian Islam, kebenaran Islam tak boleh wujudkan dalam rumah tangga. Dalam satu institusi yang kecil kita keluar yang besar, tak jadilah. Quran dia buat satu tata cara bagaimana ku anfusakum, kamu pelihara diri kamu, wa ahlikum, kemudian keluarga kamu, ahli keluarga kamu, naro daripada api neraka. Sebab itu Nabi sebut fitnatur rajul fi ahlihi, sesungguhnya tiap-tiap daripada fitnah ataupun bermula fitnah yang berlaku ke atas tiap-tiap orang laki-laki, yang pertamanya fi ahlihi ini kepada ahli keluarga. Balik ujian bencana pertama nak berlaku kepada orang laki-laki kita ni, yang pertama fi ahlihi, pada ahli keluarganya. Kemudian ulama hadis dia syarah pula, fi ahlihi ini ditujukan kepada isteri yang pertama sekali. Paling dahsyat sekali fitnah kepada tiap-tiap orang laki-laki, isteri lah. Bayangkan kita kahwin 30 tahun dah, yang kita anggap kita bahagia dengan gaji kita 6-7 ribu, isteri kita gaji 4-5 ribu, kita ada 2-3 biji, motor ada 5-6 biji, rumah perlengkapan semua sampai tiap-tiap tahun boleh tukar langsir, jubah tak tahu berapa banyak jubah. Nampak tak? Kemudian pergi haji tak tahu berapa kali, pergi umrah tak tahu berapa kali, anak-anak semuanya sekolah sampai universiti keluar gaji elok dan sebagainya. Kita anggap kita bahagia, kita anggap beranggapan kita bahagia, tetapi kita terpedaya. Terpedaya bagaimana? Apabila isteri kita keluar bekerja selama 30 tahun dah, 20 tahun baik, keluar bekerja tiap-tiap hari, dia tidak menutup aurat yang sempurna seperti mana yang ditetapkan oleh syarak. Pakai seluar ketat, pakai baju ketat, kemudian pakai tudung ceeh dia. Oh, kita ingat bertudung, okey lah bini aku bertudung, padahal tudung ceeh je. Kemudian dengan lipstick nampak inci, dengan bedak 7 inci dan sebagainya, keluar pergi kerja. Bayangkan 20 tahun, 30 tahun kita biarkan isteri kita macam tu. Tiap-tiap hari keluar kerja, kita anggap kita bahagia, kita terpedaya je. Syaitan tepuk tangan je. Allah bodoh tu haji ni, dia kata. Nampak tak? Betul-betul ni Ajinomoto sungguh lah, dia kata. Nampak? Syaitan kata begitu, bukan saya. Kita anggap kita bahagia, itu satu, baru satu isteri. Kalau 3 bini, nampak tak? Satu baru. Al-Imam Qurtubi dia sebut fitnah paling besar ke atas orang laki-laki di akhirat besok apabila Allah memerintahkan dia masuk surga setelah dia diazab dalam neraka kerana dosa-dosa dia sendiri. Kemudian ketika dia berjalan kaki nak masuk surga, dalam keadaan dia menyanyi anak. Menyanyi anak ni, dia menyanyi dengar telinga dia sendiri. Ya, bahasa Dawi lama dia sebut menyanyi anak. Dia menyanyi bukan main senang hati nak masuk surga, tiba-tiba ada roadblock. Roadblock dia tak ada kon-kon masa tu, tak ada dia tulis berhenti pemeriksaan bapak polisi, tak ada. Tapi roadblock dia adalah daripada isteri pertama. Kemudian isteri dia akan dakwa kita balik. Aku hidup masa atas muka dunia dulu bang, bukan main abang kata sayang dan sebagainya. Tapi ingat tak, tiap-tiap hari aku pergi bekerja, aku tak tutup aurat yang sempurna, bang tak pernah tegur pun. Siapa nak tanggung dosa-dosa ni bang? Selama 20 tahun, 30 tahun aku pergi kerja dalam keadaan begitu. Akhirnya Allah dengar dakwaan tersebut, Allah perintahkan malaikat supaya angkat campur kita balik dalam neraka. Satu bini. Orang perempuan boleh tahu suami bila dia minta satu lagi, ingat Ustaz Rasidi pernah cakap ni. Nampak tak? Tapi orang lelaki jangan kalah. Dia cakap pun lawan balik. Nampak tak? Dia banyak isteri, lagi senang nak masuk surga.
Kalau boleh didik, bagi keadilan dan sebagainya, lebih mudah masuk surga daripada orang yang satu saja. Jawab balik. Habis tak habis, gocor saja. Hari-hari gocor saja. Nampak tak selesai. Baik. Kemudian kena ingat selepas daripada itu, saya melihat yang ketiga tadi. Bagaimana mak-mak saleh ini dia boleh masuk ke bandar, masuk ke kedai-kedai kopi, masuk ke dalam pub malam, dia agihkan di sarah, kemudian dia minta masa 5 minit untuk bercakap sedikit tentang Kristian dan sebagainya. Jadi saya merasa sepatutnya kita Islam, sepatutnya kita buat macam tu dah. Dalam keadaan kita di Terengganu ni contohnya, yang kita yang majoriti Melayu boleh tak buat macam tu. Ini harapan tablik saja. Baik, kemudian yang keempat benda yang saya jumpa pula, anak-anak muda Kristian ni, dia start daripada umur 15-16 tahun, dia bila malam dia akan kayuh bersekar. Secara berkumpulan 5-6 orang satu grup, dia akan masuk ke dalam bandar. Apa tugas mereka? Tugas mereka untuk mendekati, iaitu remaja-remaja Islam yang lalai, yang jauh daripada keluarga. Kemudian perlahan-lahan mereka dakwah anak-anak Islam ini dan tarik secara perlahan-lahan untuk mendekati gereja. Bawa anak-anak remaja Islam kita pergi ke gereja. Maknanya apa dia? Remaja Kristian buat kerja agama dah. Kita remaja Islam kita tak ada suka ngamal lempik Sahabat saya, dia kata apa dia? Rempit yang paling teruk sekali di Malaysia ni Terengganu. Saya terkejut, saya ingat Kuala Lumpur. Sebab kita tengok dalam 999 biasa operasi dia buat dekat Kuala Lumpur tu. Hebat kali operasi. Sampai lari gitu gini dan sebagainya. Saya ingat Kuala Lumpur. Lupa sahabat saya pegawai polis. Dia kata apa dia? Statistik trafik negeri yang paling teruk sekali masalah rempit Terengganu, dia kata. Sebab Terengganu dia petang dah ada dah. Tempat lain dia tak start petang tak. Dia start tengah malam. Terengganu pukul 5, pukul 6. Kalau dekat Wakar Buah dan sebagainya tempat saya duduk tu, dia dah start dah rempit. Kita kadang-kadang kita hon bila dia dok ramai-ramai macam tu, kita nak jalan, nak cepat pergi masjid dan sebagainya, kejar masa nak kuliah dan sebagainya, kita hon, dia tengok kita ni macam nak makan kita. Tu kalau kita langgar dia tu, geng-geng dia tu, kalau dia salah pun geng-geng dia pusing, kita katok, kita habis. Walaupun dia yang salah, sampai macam tu sekali anak-anak muda kita. Nak tengok remaja Islam kita rosak, sedangkan remaja Kristian buat kerja agama lama dah. Maka persoalannya, generasi Islam apa yang kita nak bina hari ini? Saya selalu bagi contoh, pengalaman saya, 2 pengalaman saudara. Saya tiap-tiap bulan saya dipanggil ke rumah Raudatun Sakinah, tak kira mana-mana, termasuk di Melaka. Raudatun Sakinah ni tahulah rumah dan kalangan anak-anak perempuan, remaja-remaja Islam kita yang tunggu nak meletup perut dia. Kadang-kadang bila saya pergi ceramah untuk budak-budak ni buat program sikit, kita tengok muka comel-comel. Tak ada muka hodoh tu. Muka comel-comel, cute kata. Kita tengok tu, teringin tu, nak jadi bini tu, nak ambil jadi bini. Jangan main. Saya tengok, kalau abang tengok belum tentu lagi bang. Nah, comel-comel kata tak patutnya macam ni punya comel dah rosak dah. Kesian lah. Kemudian diceritakan baru-baru ni, berkurang 2 minggu lepas, last program saya di Raudatun Sakinah sehari. Cikgu dia yang jaga budak-budak Raudatun Sakinah tu, dia ceritakan kepada saya satu kisah. Dia kata ada budak situ lah yang telah pun melahirkan anak, kemudian anak dia ni diambil jadi anak angkat adalah orang lain. Dia tulis dalam satu diari. Dia buat satu diari luahan hati dia. Dia tulis apa dia? Ketika mana dia mengandungkan anak ini, begitu benci dia dengan anak ini sehingga dia nak gugurkan kandungan. Kalau tak boleh nak gugurkan kandungan ini, kalau anak ni lahir dia nak buang, dia nak bunuh je bayi ini. Tetapi ternyata bila anak itu lahir, kemudian anak itu diambil oleh orang sebagai anak angkat, tiap-tiap malam dia tak boleh nak tidur, dia menangis kerana rindukan anak tersebut. Dia tulis dalam satu diari dia. Betapa seksanya, katanya, betapa seksanya penantian dia nak boleh tengok muka anak dia tu balik. Barak. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam Al-Quran Al Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina amanu, sesungguhnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Yaitu orang yang dari kalangan baik iman dan sekali. Innal fadlul iman, kata Nabi, dan seutama-utama iman orang yang paling afdal, paling baik, anta'lama anallaha ma'aka haitsuma kunta, yaitu dari kalangan mereka yang duduk di mana pun, berada di mana sekalipun, dia sentiasa merasakan Allah itu sentiasa hampir dengan dia. Allah sentiasa bersama-sama dengan dia, walaupun dia duduk seorang, walaupun dia duduk di kalangan ramai dan sebagainya. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, wallazina hajaru, dan dari kalangan mereka yang berhijrah. Siapa mereka yang berhijrah? Yang pertama, orang yang berhijrah dari sudut akidah. Ini besar sekali akidah. Hijrah yang paling besar bagi tiap-tiap manusia, mereka yang berhijrah dari sudut akidah, daripada kekufuran kepada keimanan. Dari kalangan orang yang bukan Islam, kemudian dia memeluk Islam. Orang yang Islam yang rapuh sekali akidahnya, kemudian dia berhijrah dalam keadaan nak memantapkan iman dia. Di ketika itu hijrah dia menjadi hijrah yang paling besar sekali. Pengalaman saya mengislamkan 33 individu. Cukup kalau saya ceritakan 2 pengalaman yang sampai hari ini saya teringat. Pertama, ketika mana Ramadan lebih kurang 2 tahunnya lepas. Malam pertama kita bertarawih, petang tersebut saya pergi ambil isteri saya balik bekerja. Kemudian dalam perjalanan balik saya beritahu dengan isteri saya kata, yang saya kata, ustaz pun dia panggil isteri dia yang juga. Jangan ingat ustaz tak panggil yang makcik. Ustaz lagi 3 kali dia panggil. Nah, yang macam itulah, malam lah, siang sekali juga lah. Baik. Kemudian saya beritahu dengan isteri saya kata, yang malam ni lepas tarawih abang kena drive pergi LCCT sebab besok flight ke Sandakan jam 9.20 pagi. Pasal apa LCCT? Kena naik Asia, lepas Asia murah. Walaupun kadang-kadang benci tengok tulisan yang ditulis oleh Tony Fernandez. Dia tulis apa dia? If you don't like our price, don't fly with us. Aku kata sombong betul nata ni. Dia tulis besar-besar, kalau kamu tak suka harga kami, jangan terbang bersama kami. Allah, sombong nata ni dah hati aku dah. Tapi tak ada buat agak, kena naik juga sepatu murah. Nama tak? Nak naik mahal sangat. Beza ada makan sikit kan. Makan tu berapa sangat makan dalam tu dia bagi. Kadang-kadang kacang ni dia bagi pun. Ni beza dah 300-400 beza. Naik dah Asia juga lah. Yang kadang-kadangnya sebab tu bila nak naik Asia ni dia kena buat letih sikit. Sebelum nak naik ni kena letihkan diri dulu. Sebab apa? Bila naik dia tidur terus. Sebab apa? Memang kali dia ulang alik, berpuluh kali ulang alik. Dah lah pakai sikit pendek. Sekali ulang tak tengok lah, dah 5 kali boleh tahan lah macam ni kan. Tak pasal-pasal aku kopi atas kepala. Nampak tak? Baik. Kemudian besok flight daripada LCCT 9.20 pagi ke Sandakan. Sampai di Sandakan pada Ramadan yang pertama. Kemudian petang tersebut seorang pemuda nama dia George Ampihot, seorang pemuda keadaan dusun umur 21 tahun, dia datang bertemu dengan saya di hotel penginapan saya di sana. Ini cerita 2 tahun lepas lah. Masa tu saya tak balik mana di Sarawak lagi. Kemudian bila dia sampai, dia berjumpa dengan saya di hotel penginapan saya pun Islam, syahadahkan dia Islam petang tersebut. Kemudian esok pagi ni saya bawa dia pergi buat pendaftaran di Majlis Agama Islam Sandakan. Petang dia datang berbuka puasa dengan saya. Tengah-tengah berbuka puasa tu dia beritahu, dia kata, ustaz, dia kata, semalam masa saya mengucap 2 kalimah syahadah saya rasa lain bah, dia kata. Kemudian saya tengok air mata dia penuh. Mungkin dia tahan daripada menitis. Saya pun usap bahu dia. Saya kata, saya pernah rasa apa yang kamu rasa 8 tahun dulu. Masa itulah 8 tahun lah. Sekarang dah 10 tahun dah saya Islam. Saya kata, saya pernah rasa apa yang kamu rasa 8 tahun dulu. Ketika kali pertama saya mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian air mata dia menitis. Air mata budak dia tadi, George Ampihot ini dia menitis. Nama Islam dia Muhammad Aizali bin Abdullah. Kemudian saya teringat pada bulan April awal tahun ini, apabila seorang perempuan Iban yang bernama Cheryl daripada Wangsa Maju, dia telefon saya, dia kerja di Wangsa Maju. Dia call saya ketika mana saya drive balik daripada Damansara untuk ke Shah Alam. Dan dia beritahu, dia kata dia dapat nombor telefon saya daripada buku Travelog Hidayah, buku kedua saya, terbitan PTS.
Kemudian dia kata 3 hari lepas dia pergi ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan tujuan untuk memeluk Islam di sana. Oleh kerana dia datang bersendirian, setelah berkali-kali dia cuba menyampaikan hasrat dia kepada kawan-kawan dia yang Islam ni yang di tempat kerja dia, tetapi yang tempat kerja kawan-kawan tak tahu nak buat apa. Dia kata 3 tahun dia nak cuba nak masuk Islam. Dia tak tahan sangat nak sangat masuk Islam. Lalu dia beranikan diri dia pergi ke Majlis Agama Islam dan Persekutuan dengan tujuan nak masuk Islam sana. Bila sampai di sana, kemudian bila tahu hasrat dia, pegawai agama di sana dia kata, kamu balik dulu fikir habis-habis. Bila kamu dah fikir habis-habis semua keputusan kamu dah muktamad, kamu datang balik, ingat kamu bawa 2 orang kawan kamu sebagai saksi untuk pendaftaran kamu. Kemudian alhamdulillah, ketika mana dia balik tu dalam keadaan setih itu, 2 hari selepas itu dia dapat telefon saya. Dia dapat nombor telefon daripada buku. Kemudian hari ketiga dia call saya petang tersebut. Saya tanya dia, bila saya tengok cerita ni, saya tanya duduk di mana, orang sama maju dan sebagainya. Akhirnya dia beritahu, saya pun tak patah balik, saya pergi jumpa dengan dia. Saya call anak murid saya di Taman Ipin di Sedang. Sudah sediakan sedikit jamuan untuk raikan keislaman dia. Malam tu syahadah. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia sampai wa asyhadu anna Muhammadan, dia berhenti situ dalam keadaan tersangkut-sangkut, dia berhenti situ, budak tu menangis. Yang syarat ni tadi dia keluar air mata, dia sebab sangat tak boleh tahan. Yang anak murid saya yang doktor ni perempuan ni pun peluk dia pun menangis sama juga. Habis dengan mak ayah doktor ni tadi dengan suami dan sebagainya, jadi sebablah tu. Saya biasalah Power Ranger dia tak menangis. Dia Power Ranger dia buat tak tahu lah. Tapi bila dia gerah balik barulah menitis air mata seorang-seorang. Ni depan orang jangan tunjuk-tunjuk. Nampak tak? Saya tunjuk depan orang, malu ya. Baik. Kemudiannya 3 hari selepas daripada majlis menaikan dia, saya buat pendaftaran dia di Majlis Agama Islam Selangor di Shah Alam. Lalu saya tanya dia balik, mengapa pada malam tersebut kamu menangis masa mengucap 2 kalimah syahadah? Dia cerita dengan saya masa dia mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun dalam keadaan tersangkut-sangkut, dia sampai wa asyhadu anna Muhammadan, tiba-tiba ada satu perasaan masuk dalam diri dia yang membuatkan dia ni tak tahan, dia menangis. Hebat ya. Saya teringat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia tanya kepada Nabi, "Ma yashtahu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan dilapangkan ada wahai Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nur," kata Nabi, cahaya, yakni cahaya iman, cahaya petunjuk ini juga biqabi Allah masukkan ke dalam hati dia. Hidayah ini bila dia masuk ke dalam hati tiap-tiap dari kalangan kita tak boleh nak ucapkan dengan mulut kita, nak lafazkan melalui kata-kata kita, tetapi air mata membuktikan hebatnya kuasa hidayah daripada Allah Ta'ala. Persoalannya hari ini, ramai dari kalangan umat Islam kita hidup dalam keadaan mereka tidak ada hidayah. Bila hidayah tidak ada, dalam masa yang sama kekuatan dia tidak akan ada. Bila kekuatan tidak ada, rumah kita tepi masjid, tepi syurau kita tak mampu hadir nak memakmurkan rumah-rumah Allah, nak berjamaah dan sebagainya. Punca pertama kerana kita Islam tidak ada hidayah. Ini yang paling besar sekali. Justru itu bagaimana nak mencari hidayah daripada Allah Ta'ala. Kita kena ingat kata Imam Qurtubi rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya At-Tazkirah. Dalam mukadimah disebut awal-awal sekali, aku ni dia tulis Raji rahmatu ila rabbih. Aku ini amat berharapkan rahmat di sisi Tuhanku. Tiap-tiap hari dia nak cerita Imam Qurtubi, dia nak beritahu tiap-tiap hari dia fikir bagaimana nak tarik rahmat, kasih sayang daripada sisi Tuhan. Kita tak fikir benda macam ni. Kita bangun celik mata, kita fikir pasal kerja. Kita nak tidur pun kita fikir pasal kerja lagi. Kita tak pernah fikir dalam masalah nak tarik rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan guru saya dulu dia cerita apa dia? Dia kata ingat ada orang yang dia ni ahli soleh, tetapi dia lebih teruk daripada ahli maksiat. Bila dia sebut macam tu, saya jadi terkejut. Bagaimana boleh macam tu? Lalu diperjelaskan oleh tuan guru saya, dia kata apa dia? Dari kalangan ahli soleh, dia beramal soleh, sembahyang, jaga itu ini, jaga, tetapi dia tak pernah ingat nak tarik rahmat daripada Tuhan.
Dia anggap dia ni soleh dah, semayang itu ini dah okey dah, tak payah nak fikir sangat bab kasih sayang, bab rahmat daripada Tuhan. Tetapi ada dari kalangan ahli maksiat, dia tahu dia ni kekuatan tak ada, sentiasa melakukan maksiat, tapi tiap-tiap hari dia minta dengan Tuhan, ya Allah, kamu bagi kasih sayang kepada aku, bagi hidayah supaya aku boleh berubah, supaya aku jadi orang yang soleh, supaya aku jadi orang yang baik dan sebagainya. Dia ni lebih baik daripada ahli soleh yang dia tak pernah fikir dalam masalah rahmat Allah, tak pernah fikir dalam masalah iaitu nak tarik hidayah daripada Allah Ta'ala. Ya. Muslimin dan muslimat sekalian, berapa ramai dari kalangan kita yang terpedaya dalam ibadah. Semalam ada seorang sahabat daripada Bangi SMS saya. Dia kata, bagaimana Ustaz kita nak merendahkan diri kita? Kita nak merendahkan diri kita di hadapan orang. Dia kata kadang-kadang kita ni sebagai bos, kita ego sikit di hadapan pekerja kita, di hadapan kawan-kawan, di hadapan adik-adik yang bawah sikit daripada kita, kita ni ego sikit. Mentang-mentang kita jawatan kita besar. Dia kata macam tu. Macam mana kita nak merendahkan diri kita Ustaz? Saya kata gini, saya jawab mudah je. Saya kata, mengapa kita sombong di luar? Dengan manusia mengapa kita sombong? Punca pertamanya sebab dalam sembahyang pun kita sombong dengan Allah Ta'ala. Sebab itu tak ada pelik kita di luar daripada sembahyang kita sombong dengan manusia. Bila masa mana kita dikatakan sombong dengan Allah Ta'ala ketika mana kita sembahyang? Bila kita bersujud di depan Tuhan, saat kita begitu hampir dengan Allah, dan dalam sujud kita baca Subhanallahil A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Tiba-tiba kita tidak merendahkan diri kita saat kita ucap Subhanallahil A'la. Di ketika itu sombong kamu depan Tuhan. Bila masa mana kita sombong depan Tuhan? Bila kita berdoa pada Allah Ta'ala, kita letak tangan kita di liba, kemudian kita tak pernah nak fikir, kita tak pernah nak berdoa dalam bersungguh-sungguh, melainkan kita dengar saja, kita amin, amin, amin seperti mana orang lain. Di ketika itu kita sombong dengan Tuhan. Berapa kali kita nak sombong? Sebab itu tak balik luar daripada sembahyang kita sombong dengan orang. Orang tegur sikit tak boleh nak terima. Sebab dalam sembahyang kita sombong dah. Ceritanya apabila Siti Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Siti Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, 5 beranak ni bila dia pergi bertemu dengan Nabi, dia pergi cari Nabi pada suatu malam, kemudian mereka berjumpa dengan Nabi sedang sujud di tanah perkuburan Baqi' pada 2/3 malam. Lalu bila Siti Aisyah ni dia lihat bagaimana Nabi bersujud di tanah perkuburan Baqi' dalam keadaan menangis teresak-esak, dan Nabi pula berulang-ulang kali dia baca ayat in tu'azibuhum, kata Nabi, sekiranya kamu menyiksa akan mereka. Mereka itu siapa? Iaitu umat-umat aku. Fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. 2 ayat ini ulama sebut apa dia? Ayat iaitu minta belas kasihan Nabi kepada Allah Ta'ala supaya meringankan atau melepaskan seluruh azab yang ditimpakan kepada umat dia yang mendahului akan Nabi masuk di alam barzakh. Ceritanya satu malam Nabi bangun daripada tidur, tiba-tiba dia kenalkan umat dia yang telah pun mati lebih awal daripada dia, yang mendahulukan dia masukkan alam barzakh. Lalu oleh kerana rasa kasihan, rasa kasih sayang, Nabi berjalan pergi ke kuburan Baqi'. Nabi sujud menangis teresak-esak, dia nak minta kasihan dengan Allah Ta'ala. Kalaulah mereka, kamu menyiksa akan mereka umat aku ya Allah, kamu kena ingat mereka juga hamba-hambamu. 2 ayat ini betul-betul Nabi minta belas kasihan daripada Allah. Sebab itu Nabi menangis teresak-esak. Dalam riwayat lain diceritakan Nabi bila dia bangun 2/3 malam, dia bangun qiyamul lail, dia dalam keadaan dia qiyam, dia baca ayat ini dalam keadaan yang cukup lama, sehingga Siti Aisyah mengatakan seolah-olah Nabi tak nak berhenti. Seolah-olah Nabi baca ayat itu ulang-ulang kali, Nabi tak nak berhenti. Dan Nabi baca dalam keadaan menangis. Lalu Nabi sambung, wa in taghfir lahum, kalau sekiranya kamu mengampunkan dosa-dosa mereka, yakni dosa umat-umat aku ni ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya kamu Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. 2 ayat ini iaitu ayat pujukan. Hebat. Bila Nabi minta belas kasihan, Nabi tutup dengan iaitu pujukan kepada Allah. Macam tu lah. Subhanallah.
Lalu bila Siti Aisyah dia bertanya kepada Nabi, untuk apa kamu buat semua ini ya Rasulullah? Apa tujuan kamu ni pergi ke tanah perkuburan Baqi'? Kamu sujud, menangis, kamu dah ulang-ulang ayat ini dan sebagainya. Lalu Nabi sebut, bantulah aku, kata Nabi, fasjudu, iaitu maka bersujudlah kamu. Nabi seru supaya mereka bersujud bersama-sama dengan Nabi, 5 beranak ini. Kemudian Nabi sambung, wa doa, kamu sujud dan kamu berdoa pada Allah Ta'ala, wa tadarru, dan kamu rendahkan diri kamu. Lalu ulama bila dia syarah kisah ini, dia kata apa dia? Antara adab manusia berdoa di depan Tuhan dia, yang membezakan manusia itu sombong ataupun tidak, apabila dia berdoa, tangan dia letak kat riba macam ni. Banyak ramai, mana-mana kita pergi, kalau ada 100 orang berdoa, ada 20 orang yang tangan dia angkat betul-betul. Yang lain semua tak begini ya. Mata pula tengok siring macam ni, ada cicak, dia tengok cicak, mulut dia amin amin, mata tengok cicak. Apa ni? Kita berdoa minta kepada Allahu Rabbul Alamin. Bukan kita minta dengan pengurusi JKK. Allahu Rabbul, depan pengurusi JKK kita minta bantuan pun bukan main lagi, kita minta dengan penuh adab. Kita jumpa dengan dia, Assalamualaikum. Nampak salam pun sampai nak cium tangan, walaupun tahu pengurusi JKK dia bukan main lagi, tapi sampai nak cium tangan kaki, nak cium. Tiba-tiba dengan Allah Ta'ala, minta doa dengan Allahu Rabbul Alamin, buat tak tahu je macam tu. Apalah kita. Lalu bagaimana adabnya kita berdoa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa, bila angkat tangan ketiak ni dua-dua terbuka. Dua-dua kena terbuka sikit pun tak apa, tapi terbuka. Lepas tu dia ceritakan Nabi, dia berdoa semakin lama semakin tinggi. Kita start tinggi, makin lama makin rendah, makin rendah. Itu dia tak sunnah, itu dia punah jahanam lah. Tambah jahanam tu. Nampak? Kemudian apabila start dia angkat macam ni, semakin lama semakin tinggi. Dan terlebih lagi, apabila kita berdoa, hati itu kena betul-betul dalam keadaan kita faham apa yang kita baca dan betul-betul mengharapkan apa yang kita doakan kepada Allah Ta'ala. Jangan lebih kurang macam tu. Kemudian katanya lagi, ulama bila dia syarahkan kisah ini tadi, yang kedua pengajaran dia, bila kita sujud, bila disebut fasjudu wa tadarru, wa doa wa tadarru ini, kamu kena bersujud ketika mana kamu sembahyang. Bila sujud, kamu kena berdoa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kamu merendahkan diri kamu pada tahap sehabis-habis rendah. Semutlak rendahnya kamu di hadapan Allah Ta'ala, sebab kamu baca subhanallahil a'la wa bihamdi. Mana mungkin kamu sebut di ketika itu maha suci Allah yang maha tinggi, tiba-tiba kamu tak berasa apa, dalam keadaan kamu duduk dalam keadaan yang paling hampir pada Allah Ta'ala, yakni ketika mana kamu sujud. Sombong keluar daripada sembahyangnya tu, sombongnya orang. Dia bagi salam, Assalamualaikum, bukan main lagi mani, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lah, aku kalau budak-budak tak apa kan, sebaik tu. Nampak ada macam tu. Kita bukan main nak hormat dia sebagai orang yang berumur daripada kita. Assalamualaikum, bukan main lagi. Manis muka kita tunjuk, tiba-tiba Waalaikumsalam. Tengok orang Waalaikumsalam, dia paling kelai Waalaikumsalam macam tu. Ish. Kalau zaman jahiliah, saya dulu zaman saya tak masuk Islam, dulu saya tak apa orang macam tu, betul. Nampak tak? Pandang-pandang sikit dulu saya tanya, kenapa? Kalau dekat Kelang dulu lah, sebelum saya kena sembah dalam jail dulu. 6 bulan duduk penjara Sungai Buloh, tikam orang Cina. Pasal bergaduh. Kalau ni tak ada orang yang tikam-tikam. Itu dulu punya cerita. Baik, kemudian muslimin dan muslimat sekalian, masuk waktu ke apa? Masuk tak? Tak ada bunyi pun? Oh, tak tu semua. Baik, ada soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? InsyaAllah. Ini kali kedua saya hadir di sini. Ada soalan? Ada? Bagus juga, ada soalan. Cepat saya balik. Baik, saya cuma nak bagi muslimin dan muslimat lihat satu fenomena ataupun satu gambaran hari ini. Manusia ni, tak kira siapa pun, apabila terlalu bertuhankan kepada pembangunan,
apabila terlalu bertuhankan kepada ekonomi, apabila terlalu bertuhankan kepada keduniaan, bertuhankan kepada kemajuan, sehingga membelakangkan agama sebagai prinsip teras kehidupan kita hidup di atas muka dunia, Allah dia akan menurunkan bala dalam keadaan kita tak sedar. Saya sebagai pendakwah, saya rasa dah antara bara yang ditimpulkan kepada umat Islam kita di Malaysia ini apabila anak-anak remaja Islam kita rosak. Benda ini disebut oleh Abdullah bin Mas'ud lama dah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia duduk satu hari dengan sahabat-sahabat dia, lalu dia bertanya kepada sahabat, dia kata apa dia? Kaifa bikum idza stamalakum fitnah? Lagu mana agak-agaknya bila kamu duduk dalam satu zaman di mana fitnah berlaku dengan cukup teruk, cukup dahsyat sekali di ketika itu. Dia tanya kepada sahabat-sahabat. Lalu sahabat dia senyap semua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sendiri yang sebut zaman yang pertama yahramu fiha kabir. Dari kalangan orang-orang tua, orang-orang dewasa di ketika itu nyanyuk. Kebanyakan majoritinya nyanyuk. Apa yang dikatakan dimaksudkan dengan nyanyuk di sudut agama dengan di sudut pandangan kita berbeza. Sudut pandangan kita nyanyuk ini dah tak tahu sembahyang maghrib, dia kata sembahyang subuh. Adalah nenek-nenek dia macam tu. Tetapi nyanyuk pada sudut pandangan agama apa dia? Apabila umur dia sudah mencecah 40, tiba-tiba dia tak boleh membezakan al-haq dengan batil. Di ketika itu dia dikira nyanyuk di sudut agama. Umur 40 lah, pakai seluar pendek lagi, nyanyuk lah tu. Walaupun CEO, nama jawatan CEO, naik masjid S280, contoh ada driver, tiba-tiba keluar nak main golf pakai seluar pendek. Nah, di ketika itu dia sudah dikira sebagai nyanyuk di sudut agama. Yang keduanya, wayar fiha saghir, katanya lagi Abdullah bin Mas'ud. Dari kalangan anak-anak muda di ketika itu rosak binasa habis. Saya bagi dua contoh cukup. Pertama, 1128 pelajar sekolah tingkatan 1 sampai 6 yang saya pernah ceramah di Dewan Sekolah. Saya tanya, berapa ramai dari kalangan kamu yang cukup sehari semalam semayang 5 kali ataupun 5 waktu? Yang angkat tangan hanya 11 orang saja daripada 1128 orang pelajar. Logik ni. Boleh terima akal. Cerita ni SMK di Hulu ni, bukan SMK di Kuala Lumpur. Kemudian saya ceramah di sebuah sekolah di pinggir bandar di Selangor 3 tahun yang lepas. Dia kumpulkan pelajar-pelajar sekolah menengah dan perempuan dekatan 3, 4 dan 5. Ceramah di Dewan ada 300 pelajar dikumpulkan sekolah-sekolah lain. Dia combine. Letak satu dewan, lepas tu saya pergi buat ceramah. Saya tanya soalan yang pertama, tak ada seorang berangkat tangan. Sebab sekolah pinggir bandar. Shopping komplek banyak, panggung wayang banyak. Budak-budak muda dia masuk panggung wayang, dia tak tengok wayang, dia buat wayang lah. Nah, sebab tu saya nasihatkan, tak payah bagi anak-anak kita keluar dengan kawan-kawan kita dan sebagainya. Tengok wayang, ya. Terima kasih. Saya sambung habis yang tadi ya. Batas saja. Baik. Saya tanya soalan, tak ada seorang pun yang angkat tangan. Kemudian saya tanya soalan yang kedua, berapa ramai kamu yang ada power? Oh, angkat tangan semua. Suka semua gelak-gelak, semua sengih-sengih. Belakang saya pun usik-usik dah budak-budak perempuan. Kata 3, 4, 5 dengan besar-besar belakang dah. Bila kita usik-usik dia suka. Kemudian saya pun
tukar saya punya modul, saya buat muzik sikit, buat video, kemudian budak-budak ni menangis. Bila budak-budak menangis tunduk belaka, saya suruh guru-guru keluar belaka daripada dewan. Guru-guru minta keluar belaka daripada dewan dengan duduk dalam dewan. Kemudian saya tanya soalan, berapa ramai dari kalangan kamu yang pernah mengadakan hubungan seks? 300 angkat tangan. Seorang pun tak ada. Tak ada pelajar India, pelajar Cina dalam tu. Persoalan sekarang, generasi Islam apa yang kita dah bina? Mengapa ini berlaku? Sebab kita terlalu bertuhankan kepada pembangunan, kita bertuhankan kepada ekonomi, kita bertuhankan kepada kemajuan, sehingga kita membelakangkan agama. Sistem kita membuatkan anak-anak muda kita rosak. Kemudian saya jawab soalan yang dilemparkan oleh sahabat kita. Macam mana ni? Soalan jelas dia. Apa yang membuatkan apa punca kita ni kedekut? Okey. Ya. Okey. Tuan Haji kita tanya, dia kata, kita bila orang kata kita kedekut, kita marah. Memang marah, siapa pun marah. Saya kalau Tuan Haji kata saya kedekut, kena lempang ada rasa. Tapi bukan Tuan Haji ni lah, ganang. Mana okey. Kenapa? Tiba-tiba orang kata kita Haji Bakir, Haji kedekut, berasa hati juga kok. Dia main-main. Nampak? Baik. Persoalan sekarang, dia tanya, apa yang membuatkan, apa punca yang kita kedekut sangat ni? Baik. Tengok ada 5 kelebihan orang yang bersedekah. Yang pertama sekali tengok ni dulu 5 kelebihan orang yang bersedekah mengikut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Durratun Nasihin. Yang pertama sekali, orang yang bersedekah ini Allah dia akan memberkatkan, akan membarakahkan harta yang tinggal. Maknanya kalau kita ada RM10, kita sedekah kali RM5, yang RM5 itu tadi dia sudah menjadi yang ada barakah. Yang kedua, Allah akan berikan pahala kepada yang kita sedekahkan tadi, boleh saja dia menjadi panjang. Pahalanya kalau kita gunakan untuk orang mengaji agama, kemudian dia belajar agama guna duit yang kita sedekah, selepas daripada itu dia mengamalkan, dia menyampaikan, kan terus berterusan. Yang ketiga, hasil daripada kita bersedekah ni, oleh kerana bila kita bagi sedekah, orang yang menerima sedekah itu dia suka. Nah, tak ada orang yang terima sedekah dia masang muka, tak ada, taubat tak ada, semua suka belaka. Bila suka, malaikat yang tengok di ketika itu juga menjadi suka. Lalu para malaikat yang angkat tangan minta dengan Allah Ta'ala supaya si fulan ini dilapangkan akan rezeki. Dia ingat, bukan dimurahkan rezeki, tetapi dilapangkan rezeki. Dimurahkan rezeki lain, dilapangkan lain. Ada orang yang dimurahkan rezeki, tapi rezeki dia tidak dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Dia cuma dimurahkan rezeki dunia saja, tapi dari sudut kesihatan Allah tak lapangkan. Dari sudut anak-anak soleh dan salah, Allah tak lapangkan. Dari sudut ketenangan jiwa, Allah tak lapangkan. Dia cuma murah rezeki, iaitu dari sudut dunia. Sebab pergi depan Kaabah, ya Allah murahkan rezeki aku, ya Allah murahkan rezeki aku. Itu sajalah. Tuan guru saya masa saya mengaji pondok Sungai Bakak tu, dia pesan kepada saya, bila angkat tangan minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah minta lapangkan rezeki aku. Lapang itu memberi makna dunia akhirat kita lapang belaka. Jangan minta murahkan rezeki. Murahkan rezeki dia hanya dunia saja. Nampak? Bezanya silap ni kita. Kemudian yang keempat, orang yang bersedekah ini di saat bala nak turun menimpa dia, dengan kerana dia bersedekah, bala tak Allah tarik balik. Rugi kan? Sebab dia di satu tempat di kawasan di Timur Tengah, di tepi-tepi jalan ni dia ada letak tong derma. Orang start nak masuk dan kita nak drive, sebelum nak masuk kereta dia bubuh dulu duit dalam tong tersebut. Dengan niat sedekah itu menjauhkan dia daripada bala. Kita boleh buat ni dekat dalam rantau ni, insya-Allah, dengan tong-tong hilang sekali, bukan duit je. Kacau, Malaysia tak boleh. Tong dalam haji hilang. Saya hidup 22 tahun dalam agama Kristian, saya tak pernah dengar lagi tong-tong derma, duit derma dalam gereja hilang. Bahkan tak pernah lagi saya jumpa slipper hilang gereja. Walaupun gereja tu slipper dia tinggal luar, tak pernah hilang. Tetapi sejarah saya masuk Islam 11 tahun ni, dah 3-4 kali dah slipper saya hilang. Bulan Ramadan bulan tu sakit hati tu. Ada patut orang kata ustaz sedekah je, dia tahu sebab ustaz tu dia nak barakah. Barakah apa main curi pinjam tu? Kacau juga. Baik, kemudian yang kelima ni, sedekah ini dengan tujuan
kalaulah ada sanak saudara kita yang dia ni sakit panjang, sakit lama, yang dia ada sakit kronik dan sebagainya, kita sedekah dengan niat untuk dia. Sedekah dengan niat untuk dia, insya-Allah Allah akan memudahkan memberi kesembuhan kepada sanak saudara kita yang sakit. Ini jaminan daripada lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rugi ke sedekah? Tak ada rugi pun. Mengapa kita jadi kedekut? Sebab kita tidak faham pengertian Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Allah itu Maha Pemurah dan Allah dia nak supaya kita menjadi hamba yang pemurah. Sebab itu kita nak buat segala perbuatan pekerjaan kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan nak mengingatkan iaitu Allah Maha Pemurah dan dia nak kita manusia ni menjadi hamba yang pemurah. Dan dalam keadaan menjadi hamba yang pemurah ini kena ingat, kita bila kita bersedekah jangan tengok khala, jangan tunggu waktu, jangan tunggu masa. Ada orang dia nak bersedekah tapi dia tengok mana dulu, mana tak clear je ni, tak payah dia. Nampak tak? Ada lah. Tengah lagi kuat macam tu. Nampak tak? Baik, yang kedua, dia tengok tempat pula. Ini kau sampai terona semua orang senang, aku nak sedekah apa lagi? Nampak tak? Ada pula jenis macam tu. Lepas dia tengok, ni bukan kampung aku ni. Kampung lalai jauh ni, sibuk aku nak lembu. Orang kampung ni banyak. Buat apa aku nak, nampak? Tengok tempat pula. Ada pula jenis orang yang kedekut pula. Jenis kedekut juga lah sikit lah. Tak lah kedekut mana, bagi juga. Tapi bagi-bagi dia tunggu cedek dia. Dulu, sebelum bulan Ramadan, dulu saya ingat lagi. Ramadan saya banyak program di pendalaman Sarawak. Saya berbuka puasa, lepas tu berterawih dengan saudara kita di pendalaman. Lepas tu 2-3 minggu sebelum itu adalah yang SMS, insya-Allah Ramadan nanti saya bagi derma dah. Kenapa nak tunggu Ramadan? Bagi masa pun tak apa dah. Dia jawab balik, dia kata apa? Saya tak tanyalah tapi dia jawab, dia kata Ustaz, Ramadan ni paling lebih sikit Ustaz. Dia kata, mana pula jadi macam tu? Nampak tak? Dia tunggu masa dia nak bersedekah. Sedangkan masa kita bersedekah ni tak ada masa, tak ada tempat mana-mana pun tak apa. Nilaian ni sedikit pada kita, tetapi ikhlasan akan memberikan dia besar di sisi Allah Taala. Ni kalau besar pun dia dari segi kuantiti dia besar, tetapi dari segi hati kita ni tak berapa, akhirnya dia jadi kecil di sisi Allah Taala. Habis tak ada soalan lain InsyaAllah segala ilmu ilham. Semua saya ingatkan sekali lagi, saya ada program korban bersama dengan saudara-saudara kita di Kuching, 4 ekor habis dah. Kemudian di Sibu masih ada 3 lagi. 3 dan semalam ada seorang dia terus sponsor 1 ekor dulu. Dia ambil 1 ekor, 2 bahagian dia ambil terus. Jadi tinggal 2 lagi. Ada 2 ekor lagi. 1 bahagian 500. Di Sarawak dia mahal sikit lah. 500 itu adalah harga yang termurah yang dapat. Biasanya 500.5 dan 600. Dia bermula daripada 500 sampai 600. Di Sarawak, sebab Sarawak ni ada 2 saja pengembala lembu yang monopoli. Kalau kita tengah ni tak apa, kampung-kampung ada belaka, Sarawak ada 2, orang lain tak boleh pelihara lembu, 2 ni saja. Sungguh tak payah pergi Kuching kan? Ada 2 saja yang monopoli. Dia tak bagi orang lain pelihara, 2 syarikat ni saja yang menternak lembu. 2 syarikat ini adalah ahli keluarga kepada Ketua Menteri Sarawak 2 ni. Dia tak bagi orang lain buat. Sebab itu dia monopoli harga. Akhirnya paling murah 1 bahagian 500. Marah? Baik. 51 1 bahagian. Siapa-siapa yang nak, saya tutup pada 5 hari bulan habis kok. Sebab saya minggu depan 4 hari bulan, minggu ni 4 hari bulan ni, hari Khamis ni saya akan ke Sarawak. Dan saya nak uruskan semua itu ini dan sebagainya. Sebab saya nak balik ke sini, nak uruskan beberapa saudara-saudara kita yang saya bawa daripada Miri baru ni, termasuk yang saya Islamkan di Kemaman bulan lepas. Saya nak hantar mereka belajar, tak ada kesempatan untuk saya ni. Bila saya balik sana, cuma saya nak uruskan program korban tu. Jadi bayaran dia mestilah sebelum daripada 5 hari bulan itu. Boleh kontak saya balik. Baik. Kemudian jika ada yang tidak berkemampuan untuk mengambil bahagian, dia boleh bagi sumbangan untuk sama ada nak bagi pelajar-pelajar mu'alaf yang nak belajar ni, ataupun bagi sumbangan kepada saudara-saudara kita di pendalaman dari bentuk iaitu keperluan asas. Yang biasa saya masuk ke pendalaman, saya akan bawa beras, saya akan bawa gula dan sebagainya. Ramai saudara-saudara kita yang susah di pendalaman, di rumah-rumah panjang dan sebagainya. Baik, segala yang ilham daripada Allah Ta'ala. Saya sedap diri saya sendiri. Sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعلنا مغفورا ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ارحمنا يا ارحم الراحمين.
Amin. Ya Allah.